Kalau lihat komentar-komentarnya orang-orang Malaysia ini ya guys ya, di komentar YouTube itu saya sering baca itu kalau mereka itu selalu saja menjelek-jelekkan presiden pertama kita Soekarno ya. Sering banget mereka itu selalu menjelekkan ya, menjelekkan presiden kita ini. Nggak tahu kenapa, ada dendam apa mereka sebenarnya kepada Bapak Presiden kita ini, atau mungkin gara-gara dulu ya Ganyang Malaysia itu ya, mungkin itu salah satu penyebab mereka itu begitu membenci Bapak Presiden kita Soekarno ya, bisa jadi ya kan. Ya, ini pendapat saya sih ya, nggak tahu kalau pendapat teman-teman semua ya. Dan lucunya lagi ya, mereka ini menjelek-jelekkan presiden kita ini yang mengatakan suka apa istrinya banyak lah, suka mempermainkan perempuan lah. Tetapi mereka tidak berkaca pada diri mereka sendiri. Gimana dengan sultan-sultan mereka? Iya kan? Dan kali ini saya akan mereaksi dan kita akan berkomentar guys tentang satu video yang direkomendasikan oleh abang kita, saudara kita Bang Queen, tentang sultan atau rajanya Malaysia yang ternyata kelakuannya pun tidak baik-baik juga. Dan video ini saya ambil dari milik channel orang Malaysia sendiri ya guys ya, karena nanti kalau kita ambil dari channel-channel orang-orang Indonesia dibilangnya hoax ya kan, fitnah lah apalah ya. Oke, tidak usah berlama-lama guys, langsung saja kita tonton videonya. Sultan Pahang dituduh meninggalkan seorang anak perempuan hasil hubungan sulitnya yang didakwa dengan seorang jururawat berbangsa Filipina pada awal 1980-an. Gadis itu, Carla Brizuela Shah, 19, dan ibunya Dina Brizuela Cooper, 47, kini tinggal di California, Amerika Syarikat. Dina mendakwa beliau dipaksa mengadakan hubungan seks beberapa kali dengan Sultan Ahmad Shah ketika baginda dilantik sebagai Yang di-Pertuan Agong dari 1979 hingga 1984. Kata wanita itu, hasil hubungan itu beliau hamil tetapi baginda tidak mempedulikannya dan anaknya itu. Sebagai menerima tanggungjawab bapa, baginda sebelum ini bersedia berunding dengan Dina untuk memberikan wang sebanyak 10 juta RM sejak 1997 bagi menyelesaikannya. Bagaimanapun, apabila rundingan dengan baginda, yang diwakili peguam Michael Chong, gagal, Dina membina satu laman web, bagi mendedahkan ceritanya dan beberapa percubaannya yang gagal mendapatkan penerimaan baginda dan keluarga diraja. Apabila dihubungi Malaysia kini, Chong tidak bersedia mengulas hal ini. Saya tidak mahu mengulas perkara yang diterbitkan dalam sebuah laman web pribadi, katanya. Dina memberitahu Malaysia kini, terdapat beberapa sebab yang menjadi punca rundingan itu gagal. Saya mahu sebarang perbincangan harus memasukkan 3 syarat, jawabnya dalam satu mesej yang dihantar melalui faksimili. Syarat itu ialah pengiktirafan secara bertulis bahawa baginda sebagai bapa Carla, gadis itu dibenarkan melawat bapanya setiap tahun dan Carla diterima sebagai seorang anak sultan. Dina menegaskan wang bukanlah faktor yang mendorongnya berunding dengan baginda. Bagaimanapun satu sumber yang rapat dengan sultan menafikannya dan menyebutkan rundingan itu gagal kerana Dina tidak bersetuju dengan jumlah yang ditawarkan oleh baginda. Tadi si raja ini main paksa aja ya katanya ya. Main paksa guys, loh, gawat. Jumlah terakhir yang ditawarkan kepada Dina dan Carla kira-kira 10 juta RM. Dina, bagaimanapun, mahu Carla diterima sebagai sebahagian pewaris harta baginda, kata satu sumber yang sangat dipercayai. Sumber itu menyebutkan baginda telah bersetuju memindahkan satu hartanah di Los Angeles kepada Dina bagi pihak anaknya. Tempoh berahsia 10 kepada 20 tahun. Siasatan Malaysia kini mendedahkan hartanah itu, sebuah rumah dengan 6 bilik tidur di pinggir bandar yang hampir dengan kawasan mewah Beverly Hills, bernilai S1, 1 juta, 4.1 juta RM. Sultan juga menawarkan untuk membayar kira-kira S100,000, 380,000 RM kepada Dina dan juga S50,000, 190,000 RM setiap tahun dalam tempoh 6 tahun bagi pelajaran Carla. Kata sumber itu lagi, jumlah-jumlah ini disahkan dalam beberapa pucuk surat. Semuanya didedahkan di laman web Dina,
yang dihantar oleh Chong kepada peguam wanita itu di Amerika Syarikat. Sumber itu turut menyebutkan sejak awal rundingan pada 1997, baginda telah membayar $130,000 494,000 RM kepada Carla dan emaknya. Ditanggung jawab sih sebenarnya sama rajanya ini ya, sama sultannya Malaysia ini ya guys ya. Dikasih lah apa kebutuhannya semua ya. Ya bagus lah. Bahkan dikasih rumah ini katanya ini ya. Belanjaan mereka. Apa lagi yang mereka mahu? Baginda telah bermurah hati memberikan bantuan keuangan dan malah menerima Carla sebagai anaknya, kata sumber. Dina berkata rundingan itu akhirnya putus hujung tahun lalu selepas baginda dan peguam-peguamnya menarik semula butir-butiran perjanjian yang telah dipersetujui sebelumnya. Mereka tidak bersedia meneruskan sokongan keuangan seperti dipersetujui. Mereka juga mahu tempoh menyimpan rahsia tentang hal ini digandakan daripada 10 kepada 20 tahun selepas kemangkatan baginda, katanya. Beliau berkata alasan menggandakan tempoh berahsia itu bertujuan menyembunyikan berita bahawa baginda adalah bapa sebenar Carla, sambil menambah rundingan itu juga gagal akibat mereka tidak bersetuju hak pusaka untuk anaknya. Kami telah jelaskan dari awal bahawa kami tidak akan bersetuju terhadap sebarang penyelesaian yang menafikan hak Carla untuk mendapatkan warisan selepas kematian ayahnya, kata Dina. Carla sedia menerima syarat pusaka ketika hayat baginda. Bagaimanapun sebarang tuntutan untuk menggugurkan hak yang wajar dia dapat sebagai prasyarat kepada penyelesaian tidak akan diterima. Dina berkata pada rundingan terakhir, peguam baginda cuba mengugut dan membuli beliau dan Carla dengan cara menerima penyelesaian umum tetapi dengan menggugurkan semua hak Carla pada masa depan. Kami tidak bersetuju dan mereka pun meninggalkan mesyuarat itu. Sumber itu menafikan hal itu dengan menjelaskan daripada awal, Carla dinafikan hak harta pusaka menurut hukum Islam. Pertemuan dengan Carla. Perkara ini jelas dari sudut undang-undang Islam. Seorang anak luar nikah tidak mempunyai hak mempusakai harta bapanya, kata sumber itu lagi, sambil menambah gadis itu tidak boleh dianggap anak yang sah pada pandangan agama. Hak sebagai anak. Menjawab hal ini, Dina berkata Carla hanya ingin peluang mencari kemungkinan sama ada gadis itu mempunyai hak sebagai anak baginda di bawah undang-undang Islam atau peruntukan undang-undang lain. Ini tidak boleh dianggap dia, Carla, ingin menjadi anggota keluarga diraja atau tinggal di Malaysia, kerana dia sendiri tahu itu tidak akan mungkin dan tidak pula bersesuaian dengan pandangannya yang sederhana, kata Dina. Kalau saya bisa mengambil kesimpulan ya, menyimak dari perkataan narasi-narasi yang kita dengar ini, dari awal ya sebenarnya kejadiannya sangat miris ya, karena terjadi pemaksaan ya pastinya ya. Beda dong dengan presiden kita. Kalau presiden kita ya memang banyak perempuan yang tergila-gila kan sama presiden kita. Kurang apa gantengnya presiden kita itu. Soekarno itu ganteng. Dan dia tidak ada main paksa-paksa. Ya, karena memang perempuan-perempuannya aja yang keranjingan ngeliat presiden kita ya kan. Di sini sebenarnya pada dasarnya ya ibu dari anak yang si raja ini tadi sebenarnya minta satu sebenarnya pengakuan dari raja itu bahwa anaknya ini ya, ini ibunya namanya Dina ya kalau kita nggak salah tadi, anaknya ini supaya diakui menjadi anak raja. Itu saja sih sebenarnya permintaan dari siapa ini, dari ibunya ini ya. Tetapi pihak kerajaan tidak menyetujui. Alasan mereka bahwa itu bukan anak sah di luar nikah ya, jadinya tidak ada hak untuk menjadi anak dari sang raja ya. Jadi menurut kalian seperti apa nih guys ngelihat kelakuannya raja-rajanya Malaysia ini ya. Selama ini mereka selalu menjelek-jelekan presiden kita ya kan, dengan omongan yang macam-macam, tetapi kenyataannya ya kelakuan raja-raja mereka ya nggak baik-baik juga ternyata kan, seperti itu. Oke ya, terima kasih guys sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.